Ya, minta set ni. Rumah ambil sekarang kat ni ha. Kerja je. Ha? Yang siapa? Mana macam mana? Dia pun tak tak. Aku tak cakap jangan sabar nak untuk kerja yang susah lawak nampak tinggal. Tuan tahu tuan. Wujud.
Kau saya? Cash. Oh, ambil. Mesej. Ambil SMS semua. Buat keluar semua cas. Dah siap ya. Ni komentar yang ni nak naik malam kan? Dah naik dah. Tak kita angkat ni malam ni. Ya dah. Cakap nak lagi kat sini mak. Nak lepas ni. Dah. Kita berjalan. Sekejap. Kita berjalan. Tu menara kan? Ha? Menara tu ah. Ada star. Tu sebelah. Tu. Mana tu menara star tu? Kat sana tu. Ni, dua kat belakang ni. Ada star apa? Mana tu? Mana? Nazrul, menara star tadi. Ha, yang bertunjuk tadi? Belakang tu. Ni tuan, di sini tuan. Ni nampak ni. Ni tepi ni. Ha tu. Ada? Ada. Dah ke tak? Belum lagi? Belum lagi dah? Oh. 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 Dah situ balik? Terus. Eh? Lepas tu menara star. Macam mana tu? Tak boleh sebab ni mic tu. Oh, ilah. Jadi bodoh. Siapa saya dah cuba ambil gambar. Saya tunggu. Dah 31 kan naik? 31 orang naik. Tadi 19, 31. Nyala. Nyala tak nyala dah. Tak nampak. Ha kita. Dah suara dah dengar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita berada di Kedah sekarang. Zahir. Zahir tu? Masjid Zahir. Al-Star Kedah. Masjid Zahir. Al-Star Kedah. Semalam kita berada di Bali, berada kat Perlis. Hari ini kita berada di Kedah. InsyaAllah alhamdulillah. Masjid yang sangat cantik tuan-tuan. Allahu Akbar. Sangat menarik. Sini dulu yang menarik sebenarnya. Alhamdulillah. Dan kita dapat berada di Masjid Zahir sekarang. Alhamdulillah. Sebab Allahu Akbar. Kita nak sebelum balik menghadap Allah. Dan kita sempat berada di rumah-rumah Allah. Dan kita sempat sujud di rumah Allah. Kita sempat solat di rumah-rumah Allah, masjid. Jadi jadikan kehidupan ini sebagai satu perjalanan yang sangat menarik, dengan sujud pada Allah, dengan hadir solat jemaah. Dan Allahu Akbar. Kalau anda dan saya sedang berhadapan dengan masalah, dan ke masjid solat, hadir majlis ilmu, insya-Allah Allah bersama kita. Allah kekal bersama kita. Kita ni yang jadi persoalan di saat jatuh, di saat tersyukur, ada tak Allah dalam hidup?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jom. Suara tak dengar sangat dia. Pakai dia. Itu kau. Satu lagi. Testing. Dasar. Menyala lah. Ada ni. Cuba suara. Test. Takut kau ni satu iPhone, satu biasa kan? Duduk iPhone. Belum. Okey. Testing. Nyala je. Jom nyala. Testing. Dengar tak suara saya? Dengar suara Pak Rizal. Testing 1 2 1 1 2 1. Testing 1 1. Dengar suara tak? Suara tak jelas tu. Dia memang kadang-kadang dia angin tak betul ya. Kan semua tak dengar. Dan insya-Allah sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati, diberkati Allah SWT. Paris sedang berada di Masjid Zahir. Masjid Zahir di Al-Usta Kedah. Cantik reka bentuknya, cantik masjidnya. Maka kalau masjid dah cantik, tak cukup cantik kalau akhlak kita tak cantik. Kalau kita tak menjadi sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang mengabdikan diri, hadir pakai kamera depan ada. Di sana. Tak dengar suara sangat ni. Suara tak jelas lagi. Kamera depan. Okey. Ni masjid depan. Okey, dengar tak suara? Dengar suara. Suara dah tak jelas tadi, ni dengar suara saya. Suara Pak Rizal. Waalaikumsalam Hayati. Salam petang Jumaat terakhir 2023. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dengar tak suara? Okey, clear, terbaik. Allahu Akbar. Kita berada di bumi Kedah sekarang. Dan kita singgah untuk solat maghrib jamak isyak di Masjid Zahir. Satu reka bentuk yang sangat cantik, menarik. Cantik masjid ni tak cukup cantik kalau akhlak kita tak cantik. Cantik masjid ini tak cukup cantik kalau kita tak hadir ke rumah-rumah Allah, sujud dan hadir majlis ilmu. Allahu Akbar. Sehebat mana pun masjid tu, secantik mana pun reka bentuk masjid tu. Kat Malaysia ni kita nampak ada banyak masjid cantik, ada banyak masjid reka bentuknya luar biasa. Masjid terapungnya, masjid macam-macam jenis masjid lah, sangat cantik. Tapi isunya jemaah, isunya berapa ramai orang hadir. Kita bukan datang masjid untuk melihat reka bentuknya semata-mata. Kita bukan matlamat kita untuk melihat subhanallah kecantikan masjid tu. Tapi kita datang untuk sujud pada dia. Kita datang untuk mengabdikan diri kita sebagai hamba kepada dia. Allahu Akbar. Masjid cantik itu bonus. Masjid cantik itu satu motivasi. Tapi kalau cantik saja tapi akhlak kita tak cantik, kita tak tundukkan jiwa kita, tak tundukkan nafsu kita, tak tundukkan keangkuhan diri kita, maka kita tak akan sampai ke masjid. Faham ke faham? Subhanallah. Kadang-kadang orang rumah depan masjid pun tak sampai. Subhanallah, orang yang jauh daripada masjid sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah takdir yang cantik, takdir yang menarik, takdir yang membahagikan kita di akhirat nanti, menjadi ahli masjid, yang kerap datang masjid, yang sentiasa datang masjid untuk menunaikan solat fardu, menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam keadaan kita penuh dengan isu, kehidupan kita penuh dengan konflik, penuh dengan masalah, tuan-tuan, Nabi sarankan kita hadir masjid, hadir ke masjid. Nabi yang sarankan pada kita, kita khususnya orang lelaki mesti datang masjid. Wujudkan suasana tu, wujudkan persekitaran yang hebat. Kita kena kontrol diri kita, bukan persekitaran kontrol kita. Kita kena kontrol hidup kita. Hadirkan diri kita ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lawangan azan itu mengamit kita sebenarnya. Jadilah orang yang terpilih. Jadilah orang yang terpilih hadir ke masjid, insya-Allah. Kita berada di Masjid Zahir di bumi Kedah. Insya-Allah cantik masjid ni. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Atik. Terima kasih. Allahu Akbar. Pak Riz doakan anda semua mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang Allah takdirkan. Kita diberkati masa kita menjadi orang yang boleh hadir ke masjid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Allah lapangkan masanya, dan masa itu kita dapat hadir ke masjid, insya-Allah. Benda ni sekarang ni ada banyak usaha-usaha untuk bawa orang ke masjid. Alhamdulillah.
Ada banyak orang, ada banyak ahli jatuh kuasa masjid, ada tim-tim NGO yang berusaha untuk bawa orang datang masjid, kan, untuk jadikan masjid itu seperti sembahyang Jumaat. Wah, ada masjid dah berjaya capai. Alhamdulillah, terutama waktu subuh. Ini satu usaha yang baik, kan, daripada kita kekal berbala, bergaduh tak bukan-bukan. Semua orang nak bercakap tentang perkara yang bukan kita ahlinya, kan, kita bukan ada kemahiran. Semua nak bercakap semua benda, semua nak bercakap semua perkara. Allahu Akbar. Lebih baik kita diam, hadir ke masjid, sibukkan diri kita untuk akhirat kita, sibukkan diri kita untuk berkasih sayang, sibukkan diri kita, dan Allahu Akbar, untuk kekal berada di jalan yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Dan Nabi berharap sangat kita berada di jalan dia. Nabi mengharap sangat kita berada di jalan yang dia pernah lalui. Jadi jangan sesekali kita berada di jalan penuh perbalahan, jalan yang menyebabkan kita, kan, berantakan satu sama lain. Allahu Akbar. Kita umat Islam bersaudara. Itu kedudukan yang paling tinggi yang Nabi harapkan, yang Nabi tinggalkan kepada kita, insya-Allah. Dan ini, dan masjid ini satu lambang kasih sayang Nabi kepada umatnya. Di sini tempatnya kita bersatu. Di sini tempatnya kita ketepikan soal parti. Inilah tempatnya kita ketepikan soal bangsa. Inilah tempatnya kita ketepikan soal fahaman. Semuanya duduk sebaris, dan semuanya duduk sebelah menyebelah untuk menghadap Tuhan yang satu. Pelik kita ni, kan? Kita bawa agenda. Kalau pelik, kalau kita bawa agenda, kan, dunia dalam masjid, itu paling pelik dah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kan, kita nak masjid tadi tempat yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tempat penyatuan ummah. Kan, jadi ketepikan soal parti, soal bendera, kan, soal fahaman ideologi. Bila kita berada kat sini, satu, kita kena kerap berada kat sini. Suatu usaha kita menyatukan ummah bermula di masjid. Kan, orang mungkin nampak, kan, kita nak kumpulkan orang untuk jadikan solat subuh seperti solat Jumaat limpahan manusia. Sebenar-benarnya bukan nak pecahkan rekod, bukan nak ada nama di Guinness Book of Record, Malaysian Book of Record. Cuma tak penting. Kita nak jadikan itu satu titik permulaan menyatukan ummah. Kita nak jadikan itu satu permulaan untuk menyatukan hati kita yang berbalah, hati kita yang retak menanti belah. Masjidlah tempat dia. Allahu Akbar. Masjidlah destinasi lokasinya yang terbaik, tuan-tuan, untuk menyatukan ummah. Jadi bawa anak-anakmu kenal masjid. Bawa anak-anakmu hadir majlis ilmu di masjid. Subhanallah. Bawa dirimu, bawa seluruh keluargamu untuk hadir ke masjid, solat jemaahnya, majlis-majlis ilmunya, kan? Hadir, tuan-tuan. Subhanallah. Kan? Di mana pun posisi anda, kan? Ra'i setiap orang. Anda ustaz, anda ra'i orang. Anda jemaah, anda ra'i orang. Anda Tok Imam, Tok Bilal, kan? Anda ra'i orang. Barulah masjid tu cantik, masjid tu indah. Jangan bantai orang, belasah orang kat masjid, kan? Jangan kutuk orang, jangan hina. Ni semua tak betul lah, kan? Nabi tak buat, kita buat. Kita lebih hebat daripada Nabi. Pelik betul. Okey, insyaAllah saya tunggu soalan sebelum saya nak sekejap sebenarnya, kan, dapat bertemu dengan tuan-tuan. Satu keindahan bagi saya, kan? Mudah-mudahan saya dapat sampai ke satu yang baik, kan? Dapat sampai satu yang boleh membuka ruang kepada kita berfikir sebentar, sejenak. Allahu Akbar. Hari ini kita berbalah di semua tempat. Masjid adalah tempat untuk menyatukan ummah. Hari ini kita berbalah di semua posisi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan masjid tempat untuk menyatukan ummah. Jadi kita ajak orang datang ke masjid, sebab inilah permulaan untuk menyatukan ummah yang berbalah setiap ruang, setiap posisi, setiap keadaan. InsyaAllah. Inilah masjid ni, InsyaAllah. Terima kasih. Salbiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eddie bro, terima kasih anda sentiasa hadir dalam live saya. Terima kasih Eddie bro. Mudah-mudahan anda dirahmati semua. Yang hadir dirahmati, diberkati Allah SWT. Salam Jumat untuk anda semua. Masih ada ruang untuk kita beribadah di hari Jumat terakhir 2023. Mudah-mudahan bukan terakhir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada lagi Jumaat menanti kedatangan kita. Ada lagi hari Jumaat yang boleh kita merentasi kehidupan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan bukan besar 2023 itu, tapi yang besarnya kalau kita dapat beribadah, satu keazaman. Yang lepas itu pengajaran, yang di depan itu satu keazaman. Saya ulang sekali lagi, pegang, tulis kat ruang komen, supaya mereka yang hadir nanti pukul 10 malam, 12 malam, pukul 1 malam nanti tengok live ini kembali dalam bentuk rekod. Mereka terbaca komen-komen yang anda sertakan, yang penuh dengan ilmiah, penuh dengan kata-kata positif.
Yang lepas tuan-tuan, jadikan pengajaran, jadikan iktibar. Yang lepas tuan-tuan, hari-hari yang dah dilepaskan, jadikan pengajaran. Hari yang mendatang ini jadikan keazaman. Jangan tunggu tahun 2023 baru kita nak berazam jadi baik. Kalau boleh berazam hari ini, kenapa nak berazam 2023? Allahu Akbar. Yang lepas jadikan ingatan, jadikan teguran. Yang di depan yang kita nak hadapi ini tuan-tuan, jadikan satu keazaman. Mari kita berazam untuk jadi yang terbaik. Mari kita berazam untuk kawal mulut kita daripada memusnahkan iman kita sendiri. Tuan-tuan bercakap tentang orang itu seronok, bercakap tentang orang itu best, tapi hakikatnya, realitinya, kenyataannya, kepastiannya, kita rosakkan iman kita sendiri. Kita jahanamkan iman kita. Kita hancurkan iman kita yang telah kita bangun bertahun lamanya. Bercakap, berbicara, menghentam, menghina, mencaci orang itu seronok tuan-tuan. Apatah lagi kita bercakap dengan jemaah dalam kumpulan, orang seronok, orang gembira, kita bercakap. Tak kira kamu siapa pun, salah adalah salah. Allahu Akbar. Jadikan hari semalam itu sebagai ingatan, supaya kita tak lakukan lagi di depan. Jadikan hari-hari di depan ini sebagai satu keazaman untuk jadi yang terbaik, untuk menjadi hamba Allah yang dikasihi oleh Allah SWT. Untuk apa kita dikasihi oleh pengikut kita kalau Allah tak pandang kita? Untuk apa kita ada ratusan ribu pengikut kita tapi Allah tak pandang dan tak muliakan kita, tuan-tuan dan yang dirahmati? Faham tak? Faham ni? Kan? Firaun ada banyak pengikut, tuan-tuan. Seluruh Mesir ikut dia. Karun kekuatannya luar biasa. Allahu Akbar. Mana tempat dia sekarang? Mana posisi dia sekarang? Allahu Akbar. Allah rakam nama-nama Karun dan juga Firaun. And tidak lain tidak bukan satu penghinaan, satu kecelakaan, satu musibah. Hikmah untuk kita yang Allah tinggalkan sekarang. Cerita itu sudah lama berlalu, tapi hikmahnya untuk kita hari ini. Kita belajar tuan-tuan, kita perbaiki. Tidak ada kesombongan. Anda belajar setinggi mana pun, anda orang hebat, diraih banyak orang, tapi kena ingat, kita kena raih juga orang lain. And kalau anda seorang ulama, anda nak orang pandang anda juga kena pandang orang, kena raih orang. Kita tak nak orang taksub kita sehingga orang lupa pada Rasulullah. Kita tak nak orang taksub kita kerana kita seorang pemimpin. Tak kisahlah pemimpin mana pun. Kita nak bawa orang memandang kita kenal Allah. Pandang kita, orang ingat Allah. Memandang kita, orang takut pada azab Allah. Memandang kita, bersama dengan kita dalam satu perjuangan, orang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Itu perjuangan kita di hari Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, mudah-mudahan Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang ni. Tuan-tuan, satu dunia kasih dan sayang kita. Kalau Allah tak pandang kita, Allah tak kasih kita, Allah tak sayang kita, game over tuan-tuan. Tak ada nilai kita di sisi dia. Kalau satu dunia menghina kita, banyak manusia mencaci kita, banyak manusia hentam kita, banyak manusia kutuk kita, tapi kalau Allah muliakan kita tuan-tuan, Allahu Akbar, tidak menjadi masalah. Makhluk bernama manusia tak memandang kita. Jika nama kita viral di langit, insya-Allah penduduk langit memandang kita, penduduk langit kasih kita kerana Allah kasih kita. Penduduk langit menyebut nama kita kerana Allah sebut nama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, insya-Allah. Ada soalan? Kita bagi soalan. Daripada Zuraihan Muhammad Fazil, Faris ada program ke di Alustar? Saya jalan-jalan kan. 365 hari setahun. Ini saja yang saya ada untuk bawa tim saya. Dan sambil kita berjalan, kita mencari ruang-ruang dan peluang untuk kita memperbaiki kan madrasah kita. Kita dapat banyak idea. Kita pergi Perlis, kita dapat banyak idea untuk kita bawa balik, implementasikan dalam perjalanan madrasah kita. Dan kita berjalan ni bukan sekadar saja-saja je. Sambil kita berjalan, kita mengukuhkan ukhuwah kita. Kita dah setahun kerja bermati-matian. Program terakhir kita 24 bulan itu di Ballroom Muzaffar Shah, program kekeluargaan 24 bulan. Muzaffar Shah pula, Muzaffar, Hotel Muzaffar. Kan kita dah habis program kat sana. Itu program terakhir kita 24 bulan. Jadi kita berjalan bersama bukan apa. Satu, kita nak ukhuwah kita jadi mantap. Sebab kalau kita bekerja satu tim, yang senang bertambah mudah, yang susah menjadi mudah, insya-Allah. Dan kadang-kadang kita sulit. Jalan yang kita tulis dan nyatakan di atas kertas tak semestinya itu yang kita jumpa. Jadi bila kita bergerak satu tim, kita bergerak atas ukhuwah, kita bergerak atas persaudaraan, maka kita akan nampak kesakitan kita akan cepat diubati, cepat dirawat. Bukan senang, bukan mudah dalam perjalanan akhir zaman ini. Dan kita perlukan satu kekuatan luar biasa. Maka kita perlukan tim yang kuat.
Kita perlukan tim yang menerima kita satu sama lain sebagai sebuah keluarga besar. Itu yang saya amalkan dalam organisasi saya. Yang setiap pekerja saya, setiap tim saya, ustaz saya, ustazah saya, tim saya, semua adalah sebuah keluarga. Jadi kita jalan ni untuk membina ukhuwah, membina persahabatan, membina kecintaan. Tak lain tak bukan kerana Allah SWT, agar kita bergerak berana pun rumah Allah tak kita tinggalkan. Kemana pun kita pergi, dan dahi kita sujud pada Allah SWT. Dan kemudian kita mencari idea ilham di tempat orang, apa yang kita boleh implementasikan, bangunkan madrasah kami. Dan kita tak boleh berharap dengan bergantung dengan meminta pada orang. Sebab bila kita nak minta, maka kita mesti ada idea, kita mesti ada ilham, kita mesti ada sesuatu yang boleh kita jana sebagai pendapatan madrasah. Maka kita rawon ni, kita jalan ni bukan sekadar suka-suka, bukan sekadar nak happy-happy. Kita buka ruang kepada setiap yang join kita untuk berfikir apa yang kita boleh manfaatkan dalam perjalanan ini untuk madrasah kita. InsyaAllah. Ada soalan? Daripada Eddie Bro, bila pula program seminar untuk tahun 2024 Pak Haris? Saya belum merencanakan lagi, insyaAllah kan. Bukan senang ni bro, nak bangunkan sebuah program kekeluargaan. Kita ambil masa berbulan-bulan lamanya. Berbulan-bulan lamanya. Seawal bulan 6 tak salah saya, lepas gaji kan. Lepas gaji kita terus apa ni, promosikan program kita. 6 bulan. 5 hingga 6 bulan kita bangunkan program tu. Lama marketing kita, bukan sekejap. Dan masa kita peruntukkan banyak kat situ. Dan untuk pastikan program tu dapat direalisasikan, dijayakan. Itu yang Eddie Bro nampak di Hotel Muzaffar hari tu. Lama, insyaAllah. Dan memang ada hati nak buat dalam masa terdekat, dalam program yang sedikit berbeza, insyaAllah, dalam tajuk yang khusus mungkin, insyaAllah. InsyaAllah doakan kami untuk dapat terus berkarya, dapat terus memimpin ummah dengan jalan kita tersendiri, untuk kita saling berkongsi pendapat atas kasih dan sayang kita kepada ummah. Tidak mahu melihat ummah jadi lemah, tidak mahu melihat ummah itu goyah, tak mahu melihat anak bangsa rapuh, dan tak mahu melihat anak bangsa tersungkur. Maka kita susun pelbagai program, dan program kita bukan berteraskan keuntungan. Kita terpaksa cover kos banyak. InsyaAllah Allah bagi kita keuntungan di bentuk yang lain, insyaAllah. Ada orang tak mampu kan, ada orang kata Pak Haris saya tak mampu bayar, datanglah walaupun tak mampu bayar. Dan itu memang kita sediakan begitu. Dan yang mampu bayar kita bersuruh bayar, betul tak? Tak mampu bayar bagi free. Itu yang kita buat dalam pelbagai program kita, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Anda juga yang hadir boleh bantu menjana pendapatan madrasah kita dengan memanggil Pak Haris untuk sama-sama di organisasi anda, di syarikat-syarikat anda, dan dalam program-program pekerja, staff, and team building, program seminar kekeluargaan dalam organisasi. Sebab Pak Haris percaya bahawa kalau seorang individu bernama ayah itu bahagia di rumah, dia akan membahagiakan orang di organisasi dia. Dan kalau dia menjadi seorang ayah yang berjaya, maka dia mampu jadi seorang pekerja yang berjaya. Saya percaya itu. Kalau dia mampu jadi seorang ibu yang berjaya, seorang ibu yang mampu memimpin anak-anaknya, dia mampu pimpin ahli organisasi dia. Saya percaya itu. Dan rumah itu asasnya, bukan tempat kerja. Kalau dia jadi pekerja yang bagus, belum tentu dia jadi seorang ayah yang bagus, belum tentu. Kalau dia boleh jadi seorang bos yang bagus, layan pekerja bagus, belum tentu dia boleh layan anak-anak yang bagus. Kadang-kadang dia layan pekerja dia bukan main dahsyat, dia layan kawan-kawan dia bukan main luar biasa. Makan, belanja sana belanja. Dengan anak-anak tak ada masa, dengan isteri tak ada masa. Nak belanja makan pun berkira. Dengan mak bapak langsung tak pernah ajak makan. Nampak tak? Jadi kita bermula di rumah. Kita bermula di rumah, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Daripada Puan Rosni Haji Muhammad Yusof, nanti ada lagi tak motivasi tiap-tiap hari tu di tahun 2024? Mana live sehari tu ada lagi? Ada live saya akan buat. Live saya buat. And saya mengharapkan ihsan Allah, kasih sayang Allah, menerima itu sebagai satu ibadah, bercakap sesuatu yang bermanfaat, bercakap sesuatu yang boleh membantu orang lain, dan juga menyedarkan saya yang berbicara, yang bercakap ini sebenarnya sukar di akhirat kalau kita tak implementasikan apa yang kita cakap. Mudah-mudahan apa yang saya kata, apa yang saya bicarakan, itu yang saya lakukan dalam kehidupan. Bukan senang, bukan mudah sebenarnya. Satu, saya ajak tuan-tuan, yang lepas itu jadikan pengajaran, yang di depan itu saya jadikan keazaman. Mari kita berazam untuk jadi yang terbaik. Mari kita berazam untuk menjadi insan yang Allah muliakan, menjadi hamba yang Allah kasih dan sayang, menjadi umat Muhammad SAW yang ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW. Kehadiran kita ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW, insya-Allah. Daripada soalan daripada Siti. Assalamualaikum Pak Haris.
Macam mana nak lupakan dosa yang saya lakukan di masa muda? Anda takkan mampu hapuskan dosa, anda takkan mampu lupakan dosa tanpa bantuan dia. Maka sebab itu kita kena dekat betul dengan dia. Anda dekat dengan makhluk, apa makhluk boleh buat? Anda berkasih sayang dengan makhluk untuk memastikan dosa anda terhapus, apa dia boleh buat? Tapi anda dekat dengan yang pemilik kasih sayang, pemilik Ya Rahman Ya Rahim. Anda dekat dengan dia. Dialah Ya Fatah Ya Razak. Dialah memiliki segala-galanya. Anda dekat dengan dia, bermesra dengan Allah SWT, bermesra dengan takdir Allah, berkawan rapat dengan takdir Allah. InsyaAllah yang lepas itu jadikan ingatan, yang di depan ini jadi keazaman untuk tidak mengulangi perkara yang sama. InsyaAllah yang lepas itu jadikan ingatan, yang di depan ini tuan-tuan dan puan-puan, jadikan sebagai ingatan agar kita tidak mengulangi perkara yang sama. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Nampak tak? Nabi Allah bagi tahu dalam Quran, wahai orang beriman, kalau kau nak bertaubat, taubatlah sungguh-sungguh. Taubatlah sungguh-sungguh. Maka anda bila bertaubat sungguh-sungguh, anda takkan lagi berfikir tentang dosa anda. Itulah tandanya, KPI-nya, insya-Allah bahawa Allah terima taubat kita. And bila anda masih berfikir tentang dosa anda dan anda bicara tentang dosa anda bangga dengan apa anda buat, anda bangga dengan apa yang telah lakukan, itu tandanya Allah tak pandang anda. Sebab orang yang Allah telah pegang dia, hati dia, ya mukhalibal qulub sabi qalbi ala dini, hati dia berbolak-balik, Allah pegang hati dia, Allah kasih pada dia, dia tidak akan bicara tentang yang lepas, apatah lagi yang berdosa, apatah lagi yang maksiat, apatah lagi dosa dia. Nampak tak? Itu tandanya kan Allah telah terima dia kembali. InsyaAllah itu maksud dia. Dekat dengan Allah, banyakkan solat taubat, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Allahu Akbar. InsyaAllah kita selamat. Soalan daripada TikTok, daripada Facebook, Penjahit Dokoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Saya sudah hadir mendengarkan Pak Aris, tapi saya belajar memahami bicara Pak Aris. Sama-samalah kita kan. Saya tak ada keajaiban. Saya manusia biasa yang bicaranya tidak akan mampu mengubah manusia. Saya mengharapkan bila anda dapat sesuatu yang baik daripada perkongsian saya setiap kali live maupun pada hari program tersebut 24 bulan yang lepas, and berazamlah untuk lakukan. Mana yang mampu, berazamlah untuk kita berubah. Dengan ilmu yang dah ada, berazam untuk berubah. Ambil ilmu itu jadikan sebagai bahan, sebagai sandaran untuk kita jadi yang lebih baik. And ada orang nak berubah, tapi tak tahu nak pakai apa, nak kaedah apa, teknik apa, alat apa. Jadi kalau dah ada ilmu-ilmu tersebut, manfaatkanlah. Dan yang semampu yang boleh, gunakan jalan anda. InsyaAllah Allah mulakan anda. Okey, insyaAllah lah. Dah nak maghrib. Rasanya tak berapa selesa kalau kita buat live lagi. Azan nak masuk. Kat sini azan dia lebih kurang 7.10 7.13 macam tu kita nak sambut azan. Ada orang Kedah. Kan? Betul ada ramai yang hadis sebenarnya kita ada dalam itu. Terima kasihlah ya. Terima kasihlah apa pun yang anda lakukan. Kita ucapkan terima kasih. Kan, mudah-mudahan Allah terimalah setiap ibadah kita. Setiap kekurangan itu tandanya kita adalah hamba Allah yang banyak kekurangan sebenarnya. Kita tak akan mungkin sempurna. Yang semua itu hanya Allah SWT. InsyaAllah ya. Saya nak undur diri. Ada orang tanya kan, Angah Wiyah Ahmad, cantiknya masjid dekat mana ni? Kedah. Nama masjid ni Masjid Zahir kat Kedah. Ini pun kali pertama saya dapat sampai kan. Tahun lepas kita pergi Kedah juga tapi tak sempat. Kita pergi tempat lain. Kali ni kita wajibkan diri kita untuk sampai ke tempat ni. Alhamdulillah sampai. InsyaAllah. And malam kan kita nak pergi menara apa? Menara Al-Star. Dan semalam kita naik bukit apa tu? Gunung Medan di Perlis untuk lihat pemandangan bandar Perlis. Hari ni kita nak tengok bandar Kedah, insya-Allah. Saya undur diri insya-Allah. Terima kasih. And saya serah pada Syafiq balik, insya-Allah. Terima kasih, jaga diri baik, buat yang terbaik, insya-Allah. Dan kita akan buat live lagi. Kalau malam ni kesempat saya buat live, kalau tak kita jumpa di Pulau Pinang esok, insya-Allah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah kita telah Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian yang sangat menarik daripada Pak Aris. Untuk teman-teman dan puan yang mungkin baru saja tiba dalam live ini, hari ini kita secara langsung di Masjid Zahir di Alor Star. Kenapa jadi macam tu bahasa saya kan? Di Alor Star Kedah. Jadi kalau pada orang Kedah kat sini kan, boleh komen sikit saya daripada Kedah macam tu. Okey. Ada orang Kedah tak kat sini?
Angah Wia Ahmad, Masya Allah cantik. Ya, masjid ni untuk perempuan dibina pada 11 bulan 3 1912. Macam mana saya tahu? Sebab dia dah tulis kat situ. Okey. Okey, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan perempuan juga diberikan rezeki, keizinan untuk Allah untuk sampai juga ke masjid ini. Insya-Allah untuk sama-sama kita lihat kan antara hasil-hasil daripada pembinaan daripada orang tua-tua kita dululah kan yang bangun ke masjid ni kan, insya-Allah. Kan, dan mana kita dapat sama-sama mengimarahkan sampai hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan pahala ini kan berkekalan sampai bila, amin ya rabbal alamin. Angah Wia Ahmad, Masjid Zahid Al-Usta, betul. Okey, insya-Allah. Sanila, saya orang Kedah, pokok sana mai. Pokok sana. Try pujuk Pak Aris dalam nanti kan malam ni, insya-Allah kalau kita berkesempatan Pak Aris nak buat live dekat Menara Al-Usta ni. Jadi bolehlah siapa tahu kan orang Kedah nak ajak Pak Aris ke kan. Nak jumpa-jumpa kan, tembung-tembung ke, nak tembung Pak Aris kan. InsyaAllah siapa tahu kita sekarang kat Kedah, kat Al-Usta. Semalam kita ada di Perlis kan, di Perlis, hari ni kita di Kedah. Dan insyaAllah mungkin tak ada apa-apa halangan, esok kita berada di Pulau Pinang pula lah. Okey, terima kasih tuan-tuan kerana sudi minjamkan masa anda. Saya pun tidak bercadang untuk bercakap lama. Saya just nak maklumkan kepada tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin membantu perjalanan Madrasah Pak Aris, bolehlah mulakan sumbangan kan kepada Madrasah Pak Aris sedikit sebanyak dapat membantu meringankan tanggungan ataupun kos operasi di Madrasah Pak Aris, insya-Allah di Bukit Katil Melaka. Informasi lanjut anda boleh dapatkan di ruangan, ada info tu, ada nombor telefon dekat Facebook tu, anda boleh berhubung dengan kami lah, insya-Allah. Dan seterusnya Pak Aris juga dah buka pendaftaran untuk kemasukan ke Madrasah Pak Aris untuk sesi 2024. Pendaftaran ke Madrasah Pak Aris untuk sesi 2024 untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Jadi kalau tuan-puan nak cari madrasah untuk anak-anak di Melaka kan, bolehlah panjang-panjangkan kepada Madrasah Pak Aris, insya-Allah. Ada ipar orang pokok sana. Okey, baik-baik, insya-Allah. Okey, terima kasih tuan-puan. Yang baik daripada Allah, yang buruk tu atas kelemahan kami semua. Kita semualah untuk sama-sama kita perbaiki diri, untuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan masa yang tuan-puan peruntukkan untuk singgah dalam live ini, Allah ganti dengan pahala yang berlipat kali ganda kan. Dan didoakan juga mudah-mudahan segala permasalahan yang mungkin sekarang ni sedang kita hadapi kan, Allah mudahkan dan Allah ganjarkan kita semua dengan pahala yang berlipat kali ganda. Terima kasih tuan-puan. Salam Jumaat dan salam Maghrib untuk semua, insya-Allah. Dan jangan lupa kalau sempat malam-malam kan, kalau ada belik-belik Facebook kan, nantikanlah live Pak Aris, insya-Allah. Kalau berkesempatan Pak Aris akan buat live pada malam ini. Kalau tak sempat mungkin kita buat esok lah. Apapun, terima kasih tuan-puan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca sikit lagi Pak Aris, ada pondok untuk warga emas perempuan tak? Buat masa ni belum ada lagi lah. Buat masa ni belum ada lagi, insyaAllah. Kan kita hanya untuk tahfiz Al-Quran saja. Tapi insyaAllah kan mudah-mudahan ada rezeki nanti. Terima kasih tuan-puan. Okey, saya nak habis ni. Saya nak habiskan ni. Salah ni. Okey, terima kasih tuan. InsyaAllah kita akan bertemu dalam live berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.